Okey, itulah dia tadi persembahan pembukaan seni persembahan Rodat yang kami bawakan kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat tengah hari kepada Profesor Mahdi Dr. Nur Hashimah dan juga rakan-rakan. Saya Nur Azizah Ibrahim dan rakan-rakan saya akan membentangkan pada hari ini suatu seni persembahan budaya kita iaitu Rodat. Kawan-kawan pernah dengar tak rodat ni? Ataupun ada yang baru dengar hari ni? Ataupun pernah dengar? Okey. Dan sebenarnya kan kalau mereka yang berada di pantai timur, pastinya mereka tahu apakah itu rodat. Kan? Apakah itu persembahan rodat? Jadi persembahan rodat ni memang terkenal di pantai timur tapi bukannya di Kelantan. Di mana? Sekejap lagi saya bagi tahu, okey. Okey, dan hari ini kami akan persembahkan seni persembahan rodat sebagai um, ciri-ciri budaya yang kami nak tunjurkan pada hari ini. Okeylah, kita terus kepada seni persembahan rodat. Macam mana rodat tu dimainkan? Macam mana tarian dia? Macam mana lagu dia? Ini dia cara rodat tu ditarikan dan digunakan rodat tempat macam video ini cara Mak Inan menyelitkan badannya, itu dia. Jadi inilah dia namanya rodat ataupun seni persembahan rodat. Okey, seterusnya kita nak kenal rodat. Kalau tak kenal, kita tak tahu. Orang kata kalau tak kenal, tak cinta. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan seni persembahan rodat. Apa kata kita tahu dulu apakah itu sebenarnya persembahan rodat, okey? Seperti yang kita tahu, Malaysia ni merupakan negara yang kaya dengan seni persembahan warisan Melayu tradisional. Ada beberapa alat muzik tradisional ini masih dikekalkan dan ada sebahagian daripadanya telah hanyut di bawah arus kemodenan. Setiap negeri di Malaysia pasti mempunyai identiti seni budaya yang tersendiri yang masih kekal sehingga sekarang. Contohnya macam negeri Kedah ada Ghazal Pati. Pernah dengar tak Ghazal Pati? Di Pulau Pinang kita ada Boria. Kan pernah tahu ke Boria macam mana? Okey, dan juga di Kelantan dengan Diki Barat dan juga wayang kulitnya. Dan persembahan rodat ini sebenarnya di Terengganu. Unik dengan persembahan rodat. Okey. Seni persembahan rodat ni memang terkenal di Terengganu dan persembahan ini memang unik dengan kelembutan dan lenggok nyanyian. Rodat juga merupakan salah satu daripada kesenian rakyat Terengganu yang mempunyai fungsi sosial berhubung dengan kehidupan seharian masyarakat. Kalau kita dengar tarian mereka tadi dan pantun yang dilagukan tu, dia memang menonjolkan seni budaya Melayu, okay? Dan berkait dengan masyarakat setempat. Okey, rodat dipersembahkan dalam irama pantun dan sajak yang berunsur jenaka, ada kasih sayang, ada nasihat dengan bahasa yang indah dan juga mengasyikkan. Kalau dahulu, rodat dipersembahkan pada waktu malam, dari jam 10 malam sampailah ke fajar. Sampai ke pagi dah kiranya. Tapi sekarang tak lagi macam tu. Okey, nanti rakan saya akan terangkan. Pertunjukan dipersembahkan di dalam majlis-majlis perkahwinan, kenduri kendara, berkatan, musim menuai, hari keputeraan sultan dan di pesta-pesta kebudayaan. Jadi seni persembahan ini dipersembahkan dalam bentuk tarian, nyanyian serta paluan alat muzik yang dipanggil rebana tar ataupun tarodat. Okey, saya nak bercerita dengan anda tentang asal usul rodat. Okey, kita dah tahu rodat ni terkenal di Terengganu, tapi macam mana rodat ni masuk ke Terengganu? Okey, di awal abad ke-19, pedagang-pedagang dari Sambas dan Pontianak telah datang ke Terengganu untuk membeli budu. Biasalah Terengganu terkenal dengan budu, Kelantan pun sama kan? Kain songket, benang emas, perkakas tenun dan sebagainya. Jadi anak-anak kapal ini berkumpul beramai-ramai dan sambil menyanyikan lagu lagu rodat tu diiringi dengan sebuah alat muzik yang dikenali sebagai rebana tar.
Jadi keunikan alunan lagu ini telah menarik minat penduduk Terengganu untuk mempelajari persembahan ini sebagai alat muzik yang diberi nama rodat. Okey. Jadi itulah titik mulanya rodat ini menjadi sebati dan berkembang dalam masyarakat Terengganu. Muzik kesenian rodat ini berasal dari tanah Arab. Ini terbukti dengan perbendaharaan kata Arab yang bermaksud berulang-alik, bersahut-sahutan atau berbalas-balas yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Bait-bait lirik dia juga diambil dari sebuah kitab yang bernama Hadrah. Kalau tengok tadi tarian dia kan berulang-alik, bersahut-sahutan dan berpantun juga kan, berbalas-balas kan. Itulah dia namanya rodat dan berasal daripada perkataan Arab tu kan. Okey, pendapat lain pula menyatakan rodat ni berasal dari Baghdad. Jauh tu pada zaman Bani Abbasiyah ketika di bawah pemerintahan Al-Ma'mun. Rodat ni merupakan ringkasan daripada perkataan Madrah dan Baghdad yang membawa maksud berdikir Baghdad. Dan rodat seni ni mula diperkenalkan di daerah Kuala Terengganu iaitu di Kampung Pasir Panjang dan Gong Tok Nasik. Setelah seni rodat ni masyhur di Kuala Terengganu, kemudian dia mula tersebar dekat kawasan-kawasan yang lain seperti di Kampung Surau Panjang dan juga Kepung. Itulah dia asal usul rodat. Kalau nak tahu kan, kalau tak pernah tahu lagi tentang rodat, kami dah ceritakan berkenaan dengan asal usulnya. Kejap lagi rakan saya akan meneruskan pembentangan untuk anda tahu lagi berkenaan dengan seni persembahan rodat. Okey? Terima kasih Puan Aziz. Kini tiba giliran saya untuk menerangkan mengenai persembahan rodat. Di awal penubuhan rodat di Terengganu, hanya terdapat dua watak atau kumpulan utama iaitu kumpulan pengadi selaku penepuk tar yang terdiri daripada golongan lelaki dan kumpulan pelenggok sebagai penyanyi dan penari juga daripada kalangan lelaki. Ketika era 40-an, watak Mak Inang telah diperkenalkan sebagai penyanyi dan penari dari golongan wanita. Kumpulan Mak Inang akan mengenakan kebaya yang seragam dan bersanggul. Perhiasan mereka pula adalah bebas asalkan semuanya seragam. Kumpulan rodat dibahagikan kepada 9 orang pengadi, 12 orang pelenggok dan 5 orang Mak Inang. Namun pengadi, pelenggok dan Mak Inang selalunya mengikut kesesuaian sebuah majlis. Ketika memulakan persembahan, pengadi bersama pelenggok akan menyampaikan lagu selawat sebagai lagu pembukaan. Selama beberapa minit setelah itu, ketua pengadi pula akan memulakan zikir persembahan. Kemudian, para pengadi akan mengulangi zikir tersebut dan disahut oleh pelenggok dengan iringan paluan Rebanatar. Paluan Rebanatar juga mempunyai variasinya yang tersendiri. Paluan perlahan ketika nyanyian dipersembahkan, manakala paluan akan kuat dan cepat apabila tiada lagu dipersembahkan. Setelah selesai sebanyak 6 fasa, Mak Inang pula akan menyampaikan persembahannya dengan mengalungkan lagu rodat dalam bentuk pantun selama 10 hingga 15 minit. Pantun selalunya berunsurkan kasih sayang dan pengajaran. Kedudukan Mak Inang pula adalah dalam keadaan berbaris antara pengadi dan pelenggok. Apabila pantun dimulakan, pengadi akan mengiringi dengan paluan Rebanatar. Pada masa yang sama, pelenggok akan mula melenggok badannya mengikut rentak lagu dan paluan rentak. Mak Inang akan menari dengan paluan tas. Begitulah seterusnya situasi berbalas pantun antara Mak Inang dengan pelenggok beserta pengadi dan ianya bergantung kepada jenis lagu dan rentak. Seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai alat muzik yang digunakan untuk persembahan rodat. Ia dikenali sebagai tar rodat. Rebanat tar diperbuat daripada kayu leban dan permukaannya diperbuat daripada kulit kerbau yang berusia 3 tahun. Kemudian ianya diikat menggunakan lilitan aluminium dan dipaku yang dikenali sebagai kendi. Saiz tar ialah 12 inci dan di sekeliling bingkainya terdapat 3 kepingan tembaga iaitu kerincing atau kecaping yang turut menghasilkan bunyi. Paluan rebanat tar ini dinamakan cap dan cap terbahagi kepada dua iaitu cap panjang dan cap pendek. Cap panjang dipersembahkan dengan 8 paluan secara berterusan dan akan berhenti seketika kemudian disambung semula. Rentak atau paluan ini dipalu mengiringi lagu rodat bernada lembut dan lunak. Cap pendek pula adalah
paluan 2 atau 4 kali, kemudian akan berhenti seketika sebelum disambung kembali, dan cap ini biasanya digunakan untuk mengiringi lagu rodat bernada tinggi dan cepat. Selain dari alat muzik, persembahan ini juga melibatkan tarian. Dalam seni persembahan rodat ini, terdapat pergerakan tarian yang sangat unik. Secara umumnya, ia merangkumi beberapa peringkat atau fasa yang berasaskan dua pergerakan utama, iaitu pergerakan maju ke hadapan dan undur ke belakang dengan diikuti oleh pergerakan tangan, kaki serta badan. Pergerakan tangan yang dimainkan tidaklah sehalus pergerakan tarian muzik, makyung atau joget gamelan. Peringkat pergerakan dalam gerak tarian persembahan rodat melibatkan pergerakan berlutut serta dalam keadaan duduk. Pergerakan bercantuman atau gabungan antara keadaan duduk dan berdiri serta pergerakan dalam berdiri sahaja. Tetapi tiap-tiap satu peringkat bermula serta berakhir dengan pergerakan berlutut dan duduk. Digerakkan secara ke depan dan ke atas sambil membengkokkan jari jemari dan sesekali bergerak secara berpasangan, digabungkan dengan pergerakan melenggok dan melenggangkan badan oleh pelenggok dan mak inang yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, memeriahkan lagi persembahan rodat. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan serahkan kepada Puan Khairunisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairunisa binti Hashim, nombor matrik 283763. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya di atas pembentungan tersebut. Seterusnya saya akan bentang tentang lagu dan lirik. Persembahan seni rodat mempunyai 50 hingga 60 jenis lagu sahaja. Lagu rodat ketika itu berdasarkan kitab hadrah yang sepenuhnya. Seni kata lagu yang dimainkan ketika itu adalah dalam bahasa Arab. Terdapat sebanyak 176 buah lagu di dalam kitab hadrah yang asal. Ini adalah antara lagu yang masih popular dan sering diperdengarkan ketika persembahan rodat pada masa kini seperti Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah la ilaha illallah, la ilaha illa ya karim, zikri Nabi Al-Muhtar, silatullah. Pada zaman sekarang, kehadiran Mak Inang telah membawa satu revolusi baru dalam persembahan rodat Terengganu. Pantun-pantun Melayu digunakan dan dilagukan dalam persembahan pantun-pantun yang dipersembahkan. Kebiasaannya berkisarkan tentang tempat menarik dan bersejarah di negeri Terengganu. Ini adalah contoh pantun yang dipersembahkan. Tanah ini tanah lembah, tanam senduduk sepohon dua. Tanah ini tanah bertuah, tumpang berteduh setahun dua. Ini adalah salah contohlah yang pantun-pantun yang dimainkan ketika itu. Seiring peredaran zaman, pantun-pantun moden, lagu-lagu pop, dandut dan indie turut dinyanyikan oleh Mak Inang untuk menarik lebih ramai penonton. Pergerakan tarian juga diubah sesuai merangkumi variasi inang dan joget. Persembahan seni rodat kini telah mengalami banyak pembaharuan dan ada beberapa keaslian seni rodat telah hanyut dek kemodenan zaman. Ini adalah peralatan dia. Kulit kerbau akan diletakkan di permukaan tar dan diikat dengan lilitan aluminium ataupun kuprum dan dipaku di sekeliling menggunakan sejenis tembaga yang dipanggil kendik. Di sekeliling bingkai atau buluhnya pula terdapat juga 3 pasang kepingan tembaga yang turut menghasilkan bunyi dikenali sebagai kerincing atau caping. Ukuran lilit bagi sesebuah tar rodat biasanya adalah di antara 25 cm hingga 30 cm. Untuk menghasilkan bunyi dari tepukan tar rodat yang terbaik, digunakan juga sejenis rotan kecil yang dipanggil sedap. Akan diletakkan antara tar dan bingkai tar. Bunyi yang rendah akan dikeluarkan apabila bahagian tengah tar dipalu, manakala bunyi yang tinggi juga dikenali sebagai germicing akan terhasil apabila bahagian tepi tak dipalu. Dalam persembahan rodat, setiap kumpulan muzik rodat memerlukan sekurang-kurangnya 7 buah tar rodat yang masing-masingnya memainkan pelbagai rentak yang disesuaikan dengan bentuk yang disampaikan.
Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Okay, terima kasih Cik Nisa. Kita beralih pula kepada peralatan. Kulit kerbau akan diletakkan di atas permukaan tar dan diikat dengan lilitan aluminium atau kuprum dan dipaku di sekelilingnya menggunakan sejenis tembaga yang dipanggil kendik. Di sekeliling bingkai atau baluhnya pula, terdapat juga 3 pasang kepingan tembaga yang turut menghasilkan bunyi dikenali sebagai kerincin atau caping. Ukuran lilit bagi sebuah tar rodat biasanya adalah di antara 25 cm hingga 30 cm. Untuk menghasilkan bunyi dari tumpukan tar rodat yang terbaik, digunakan juga sejenis rotan kecil yang dipanggil sedak. Akan diletakkan antara tar dan bingkai tar. Bunyi yang rendah akan dikeluarkan apabila bahagian tengah tar dibalu, manakala bunyi yang tinggi juga dikenali sebagai gemercik akan terhasil apabila bahagian tepi tar dibalu. Dalam persembahan rodat, setiap kumpulan muzik, rodat memerlukan sekurang-kurangnya 7 buah tar rodat yang masing-masing memainkan pelbagai rentak yang disesuaikan dengan bentuk lagu yang disampaikan. Pakaian. Pada zaman seawal kemunculan kumpulan rodat ni, terdapat satu perkara yang dihubung-kait dengan bentuk pakaian oleh pemain tidak dititik beratkan. Pada ketika itu, setiap pemain rodat bebas berpakaian, tapi kebiasaannya kumpulan pelenggok dan pengadi mengenakan baju Melayu sementara Mak Inang berbaju kebaya. Seiring peredaran zaman, pemakaian pemain dalam kumpulan rodat ini telah cuba diseragamkan, yang terdiri daripada pelenggok, pengadi dan juga Mak Inang daripada segi bentuk, warna, fabrik dan corak. Antaranya adalah bertujuan untuk menampakkan sesuatu yang menonjol selain menjadi daya tarikan orang ramai terhadap persembahan itu sendiri. Bagi pakaian wanita, Mak Inang lah tu, pula kebiasaannya mereka memakai pakaian seperti baju kurung atau baju kebaya, manakala bagi pakaian lelaki pula terdiri daripada pelenggok dan pengadi. Sejak awalnya hinggalah sekarang, mereka mengenakan pakaian seperti baju Melayu bersongkok berserta samping sama ada kain tenun atau songket maupun berbaju batik. Kumpulan Mak Inang tidak mengenakan sebarang penutup kepala atau tudung, tetapi mengenakan hiasan dan tidak dikhususkan kepada fashion tertentu. Kebiasaannya bagi kelihatan kemas dan menarik, rambut yang disanggul atau diikat dihias secara sederhana. Namun sedemikian, jika dilihat daripada pandangan Islam, terdapat sedikit ketidaksesuaian daripada segi penampilan berpakaian yang dikenakan oleh kumpulan Mak Inang dengan imej yang ingin disampaikan itu berbentuk puji-pujian kepada Allah dan Rasul. Ciri-ciri atau jenis fabrik yang digunakan pula, kebiasaannya setiap kumpulan membuat pilihan fabrik yang istimewa dalam pasaran semasa. Antara yang popular dan sering digunakan adalah seperti kain kasar berhias dengan emas, berhias benang emas, kain jersey, satin, fabrik berhias bagai corak, fabrik lembut dan sebagainya. Kebiasaannya juga fabrik yang memiliki warna yang menyelah dan terang dijadikan antara pilihan utama yang berfungsi untuk menarik perhatian para penonton. Bagi setengah kumpulan rodat, ada yang menggunakan alat hiasan tambahan agar kelihatan lebih kemas dan menarik seperti menggunakan sapu tangan, pelbagai warna dan lain-lain hiasan lagi. Propaganda dan mesej kerajaan. Rodat dahulunya digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan propaganda dan juga mesej kerajaan. Sebelum persembahan rodat dimulakan, difahamkan melalui kaedah ini, masyarakat akan dimaklumkan dengan berita terkini berkaitan perancangan, kejayaan dan sebagainya. Sumber pendapatan. Setiap persembahan yang dipersembahkan sudah pasti dibayar oleh pihak penganjur. Begitu juga dengan persembahan rodat. Ia memberikan sumber pendapatan kepada mereka yang terlibat. Setiap persembahan akan dibayar dari RM600 hingga RM800. Bayaran ini akan dibahagi kepada semua ahli kumpulan yang terlibat dengan persembahan rodat bergantung kepada peranan masing-masing. Okey, saya serahkan pula pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya iaitu Cik Farouk. Terima kasih Najmi, dan pembentangan seterusnya adalah berkenaan langkah-langkah memelihara kesenian rodat. Antaranya adalah dengan mengadakan pameran serta menganjurkan program aktiviti yang berunsurkan kesenian, dan dengan adanya pameran dan aktiviti ini dapat lebih dikenali oleh masyarakat setempat. Malah semasa aktiviti yang dijalankan hendaklah melibatkan pelbagai kaum tanpa peringkat umur, bangsa, lapisan masyarakat
di negara kita ini. Secara tidak langsung, bukan sahaja kesenian rodat ini lebih dikenali, malah dapat mengeratkan lagi hubungan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Dan yang kedua adalah dengan mengadakan festival peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Dengan melalui program festival ini dapat memberikan impak positif kepada masyarakat untuk lebih mengenali kesenian rodat ini, terutamanya pada anak-anak muda sekarang. Dan malah melalui dengan promosi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, dapatlah menarik minat para pelancong khususnya untuk datang ke Malaysia bagi menyaksikan kesenian rodat ini. Dan peranan pihak media massa juga amat penting, seperti media cetak dan media elektronik juga merupakan salah satu langkah yang boleh dilakukan bagi memelihara ataupun mengekalkan kesenian rodat ini. Melalui pihak media massa juga dapat dipaparkan video maupun gambar kesenian itu sendiri, kesenian rodat itu sendiri dalam media sosial tentang cara kesenian rodat alat muzik itu dimainkan. Sebagai contoh, dipamerkan dalam Facebook, Instagram, Twitter, blog, YouTube dan sebagainya. Seterusnya adalah media cetak juga berfungsi untuk menyebarkan risalah maupun banner tentang kesenian rodat kepada golongan masyarakat, terutamanya pada peringkat sekolah, supaya anak-anak yang hidup di zaman kini dapat mengetahui adat tradisional muzik Melayu ini. Peranan media elektronik ini juga hendaklah sentiasa menjalankan tugas mereka dengan menayangkan, mengiklankan, mahu menghebahkan di televisyen maupun radio kepada masyarakat Malaysia, terutamanya yang berbilang kaum dan juga bangsa. Peranan pihak muzium amatlah penting bagi memastikan kesenian rodat ini sentiasa terpelihara agar tidak ia ditelan zaman dan dilupakan oleh masyarakat Malaysia ini sendiri. Peranan peringkat awal lagi daripada sekolah juga merupakan salah satu langkah yang boleh memelihara kesenian rodat ini. Pada peringkat sekolah perlu diterapkan, diberi pendedahan awal kepada mereka agar mengenali kesenian rodat ini. Malah pihak sekolah boleh menganjurkan acara pertandingan kesenian rodat di kalangan para pelajar supaya dapat memupuk semangat mereka untuk menyemai rasa cintakan, bangga terhadap kesenian rakyat Malaysia ini. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan penerimaan khalayak terhadap seni muzik rodat itu sendiri. Di era zaman dahulu, ketika mana muzik rodat ini dimainkan, pasti akan mendapat sambutan seperti pesta yang sedang diraikan. Jarak bukan menjadi penghalang kepada orang ramai untuk datang menyaksikan persembahan rodat itu sendiri. Bermula pada zaman kegemilangan rodat ini di negeri Terengganu pada awal tahun 1950-an lagi, apabila rodat ini dijadikan sebagai satu persembahan di majlis rasmi dan juga istana. Rodat juga menerapkan elemen pertandingan di mana kumpulan yang beradu kehebatan, dan hasil daripada penyertaan kumpulan rodat di serata daerah di Terengganu secara tidak langsung membuktikan bahawa daerah-daerah di Terengganu memiliki kumpulan rodat itu sendiri. Pada zaman 1970-an lagi, di mana rodat mengalami zaman malapnya, namun di mana masyarakat mula teralih kepada media elektronik seperti televisyen, radio, video dan sebagainya. Pelbagai jenis hiburan yang boleh diperolehi daripada media massa secara tidak langsung telah mengubah cita rasa masyarakat setempat, sehingga perasaan minat terhadap kesenian rodat semakin berkurangan. Pada era globalisasi kini, rodat ibarat hidup segan mati tak mahu, ibarat telur di hujung tanduk. Ramai pemuda-pemuda kini tidak mengenali apa itu kesenian rodat. Generasi muda pada zaman sekarang tidak mempunyai minat terhadap kesenian rodat kerana ramai yang mentafsirkan bahawa kesenian rodat ini adalah untuk golongan warga emas. Malah persembahan rodat ini akan dipersembahkan jika mendapat tawaran ataupun undangan daripada pihak kerajaan negeri ataupun majlis-majlis di negeri Terengganu kini. Sebagai penutup, seni budaya rodat ini mencerminkan adat budaya serta tradisi masyarakat
Malaysia yang perlu dipelihara. Kerjasama semua pihak adalah diharapkan supaya tradisi kita ini tidak terus hilang ditelan zaman. Perlu diingat, makin jauh kita melangkah, makin Malaysia menuju ke arah kemodenan dan makin kuatlah adat-adat lama ini perlu terus dipelihara kerana inilah merupakan khazanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Semoga seni rodat terus dipelajari oleh golongan muda dan membawanya ke mata dunia. Demikian pembentangan dari kami berlima berkenaan dengan rodat, dan di sini saya perkenalkan kembali nama-nama yang berada dalam kumpulan kami. Antaranya adalah Nur Azizah binti Ibrahim, Nur Syahizan bin Muhammad Nur, Khairunisa binti Hashim, Muhammad Najmi bin Rosli dan saya Muhammad Farouk bin Kadir Maidin. Di sini kami lampirkan senarai-senarai rujukan yang kami hasilkan untuk membuat tugasan kumpulan. Demikian tadi pembentangan kami keseluruhannya dalam tugasan berkenaan dengan kesenian muzik rodat ini sendiri. Akhir kata kepada anda semua, terus kekalkan, terus mengingati seni warisan nenek moyang kita. Kepada orang terdahulu sepatutnya diberi penghargaan. Orang kini patut mengekalkan ataupun membawa ataupun menghidupkan kembali seni warisan Melayu, terutamanya seni muzik rodat ini sendiri. Akhir kata, terima kasih kerana mendengarkan pembentangan kami. Kepada semua, teruskan kekal mengekalkan seni warisan nenek moyang kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tapi sebelum tu, saya tinggalkan anda dengan muzik rodat seni warisan Melayu kita.